Memang membimbangkan. Ini soal nyawa. Yang paling penting adalah pembersihan sungai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Group 24 ingin mengulaskan tentang sebahagian syarikat di Malaysia tidak mempedulikan undang-undang alam sekitar. Apa puncanya? Sikap ini dapat membawa kepada pelbagai masalah dan isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Adakah mereka peduli? Kes ini telah lama menghantui kita sejak awal tahun 1990-an, bermula dengan balakan haram, perindustrian dan peladangan. Beberapa insiden pencemaran yang berlaku di negara kita sejak kebelakangan ini seperti pencemaran bahan kimia yang berlaku di Pasir Gudang, iaitu pencemaran sungai Kim Kim pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pula, masalah ugaran air yang melibatkan lebih setengah juta penduduk lembah Kelang terjejas hanya kerana ada kilang dan syarikat yang tidak mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Konflik boleh dibahagikan kepada dua, konflik kepentingan dan konflik hutan haiwan manusia. Konflik kepentingan berlaku apabila syarikat-syarikat mengambil mudah dan tidak mengambil berat akan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, pencemaran sungai Kim Kim yang mengakibatkan sekolah perlu ditutup dan menjejaskan kesihatan penduduk setempat. Konflik hutan haiwan manusia wujud pada awal tahun 1930-an apabila berlakunya penerokaan hutan secara besar-besaran. Ekoran konflik gajah yang pernah berlaku kesan daripada pembalakan haram oleh agensi yang tidak bertanggungjawab. Konflik mula bertambah keruh apabila masuk tahun 1990-an, berlakunya sektor perindustrian dan peladangan mula berkembang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Syamsul Razali daripada kumpulan 24. Faktor yang menyumbang kepada konflik. Terdapat 3 faktor utama yang menyumbang kepada konflik, iaitu kesedaran, pendedahan dan peranan. Bahawasanya kita tahu tahap kesedaran yang rendah tentang penjagaan dan undang-undang alam sekitar kepada masyarakat amatlah rendah. Yang kedua adalah pendedahan, kurangnya pendedahan dan penekanan terhadap penguasaan undang-undang dan tindakan yang akan dikenakan sekiranya melanggar undang-undang alam sekitar. Yang ketiga adalah peranan. Bagaimana pihak perlu memainkan peranan dalam mengawal selia permasalahan ini, dan pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat perlu berlebih tegas dalam mengaplikasikan segala undang-undang dan akta yang berkaitan dengan alam sekitar kepada mereka yang melanggar. Masuk pula kepada isu-isu yang berkaitan. Terdapat 5 isu utama yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang pertama adalah etika, yang kedua adalah keselamatan, yang ketiga adalah kesihatan, yang keempat adalah alam sekitar dan yang kelima adalah komuniti. Secara rangkumannya sebagai contoh yang lebih dekat, sewaktu berlakunya pencemaran sungai Kim Kim pada 2019 lepas, terdapat banyak permasalahan kesihatan terutamanya sesak nafas oleh masyarakat setempat, dan kita dapat lihat bahawanya berlakunya pencemaran air rentetan daripada permasalahan berikut. Adakah anda ingin perkara ini terus berlaku? Maka hadam dan belajar daripada kesilapan yang lepas. Sekian, terima kasih. Saya akan mula bentangkan cadangan penyelesaian untuk isu ini. Pertama sekali, apa berkaitan alam sekitar ialah Akta 127 Kualiti Alam Sekitar 1974. Akta ini perlu diperketatkan bagi memastikan kelompangan dalam akta ini ditangani dan menjadikannya lebih berkesan. Kedua, pihak berkuasa perlu mengkaji semula peraturan sedia dengan memasukkan pengukuran parameter yang tiada, mengenalkan hukuman penjara terhadap pelaku sebagai hukuman deteran serta mengenalkan nilai denda yang tinggi kepada pelaku. Ketiga, kerajaan perlu memperkasa agensi penguatkuasa supaya penguatkuasaan dibuat dengan baik dan berkesan. Berkaitan dengan penguatkuasa agensi, Prof. Maya Dr. Rashika bersyarah daripada Fakulti Undang-Undang UKM. Beliau telah mencadangkan kerajaan persekutuan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara perlu meminta segala Akta Perkhidmatan Industri Air 2006 supaya SPAN boleh mendakwa pencemaran sungai. Bukan itu sahaja, agensi kerajaan negeri perlu sentiasa memantau aktiviti di sepanjang sungai. Dari segi isu etika, terdapat 3 jenis etika berkaitan dengan isu ini. Pertama, etika akhlak, iaitu syarikat yang berarah harus melakukan tindakan yang baik dengan berhati terhadap isu alam sekitar. Keduanya ialah etika agama, di mana syarikat sebagai sebahagian daripada masyarakat manusia bertanggungjawab menjaga khazanah di bumi daripada memusnahkannya. Ketiga, etika hak asasi, iaitu semua pihak harus berfikir secara rasional terhadap kesan yang akan datang kepada orang lain. Dalam kes ini, syarikat yang tidak beretika telah menimbulkan gangguan bekalan air di wilayah Kuala Lumpur dan sesetengah kawasan di Selangor. Berikut merupakan kronologi kes krisis air yang berlaku dari tahun 1998
sehingga kini, iaitu gangguan bekalan air Selangor dan Kuala Lumpur 2020. Isu ini berlaku disebabkan sikap tidak bertanggungjawab segelintir syarikat. Kesimpulannya, perkembangan syarikat dan pemeliharaan alam sekitar perlulah berjalan seiringan di antara satu sama lain. Isu integriti kesedaran dan kecenderungan untuk mengambil jalan mudah dalam meletus atau membuang sisa industri perlu dibendung segera untuk mengelakkan pengulangan isu masalah air disebabkan tercemar dengan sisa industri. Berikut merupakan rujukan laman sesawang yang digunakan dalam kajian kes ini. Google Form juga telah dihasilkan sebagai rujukan dan seramai 54 orang siswaza UKM dari tahun 1 hingga 4 telah menjawab Google Form ini. Responden adalah dari fakulti dan lokasi yang berbeza. Responden menyatakan bahawa punca utama masalah bekalan air adalah pencemaran. Harapan kepada kerajaan mengenai isu bekalan air adalah mengawal selia semua sektor yang melibatkan alam sekitar dan perindustrian. Ini adalah harapan kepada masyarakat mengenai isu bekalan air. Sekian, terima kasih.